Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam asas pengajian usulul fiqh, dalam bab yang terakhir antara bab ijtihad dan juga taqlid. Kita dah bincangkan semalam, kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat, mengenai dengan syarat-syarat bagi seorang mujtahid. Mestilah ada beberapa kriteria yang melayakkan dia untuk berijtihad. Di antara syarat-syarat ijtihad yang kita bincangkan semalam, yang pertama, dia mesti mengetahui tentang Al-Quran, yang berkaitan dengan Quran. Okey? Bukan menjadi syarat dia hafal Al-Quran, tidak. Tapi dia kena faham, dan juga dia tahu ilmu yang berkaitan dan juga isi kandungan Al-Quranul Karim, terutama dalam bab hukum hakam. Yang kedua, dia mestilah mengetahui tentang as-sunnah an-nabawiyah, iaitu hadis an-nabawi, iaitu mengenai dengan ilmu al-ilal, okey, mengenai ilmu mustalahul hadis. Hadis ini adalah hasan, sahih ataupun dhaif. Dan terutamanya dalam bab hukum hakam hadis, fiqhul hadis, dia juga perlu mengambil berat tentang perkara ini, kerana hadis yang berkaitan hukum hakam ada 2,000 sampai ke 10,000 hadis. Kemudian perkara yang ketiga, syarat mujtahid adalah dia mesti mengetahui bahasa Arab, kerana Quran dalam bahasa Arab, Nabi SAW bercakap juga dalam bahasa Arab, dan kebanyakan ilmu adalah di dalam bahasa Arab. Perlu memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian perkara yang ketiga, dia mestilah mengetahui tentang usulul fiqh, kerana usulul fiqh adalah satu kaedah asasi, kaedah asasiyah, iaitu dipanggil sebagai kaedah yang utama, formula utama untuk menjadi fiqhus salim, pemahaman yang sempurna, yang baik, fiqh yang betul, perlulah kepada ilmu usulul fiqh. Kemudian perkara yang keenam adalah dia mesti mengetahui maqasid at-tasyri', maqasidus syariah, terutamanya dalam bab maqasid asy-syariah. Okey, apa dia? Iaitu selalunya adalah untuk manusia ini adalah dar'ul mafasid, menolak kemudaratan, jalbul masalih, dan juga memberi kemanfaatan kepada manusia. Dan dalam bab maqasidut tasyri' ini, tidak sekadar faham nas, faham teks Al-Quran dan juga hadis, tetapi lebih daripada itu, cara tatbiq, adaptasikan nas di dalam realiti, dalam kehidupan, itu juga adalah satu ilmu, knowledge yang perlu diketahui oleh seorang mujtahid. Kemudian perkara yang ketujuh, dia mengetahui mengenai dengan uruf. Uruf ini yang manusia sentiasa melakukan muamalat. Uruf itu dipanggil sebagai fiqhut ta'ayush, iaitu manusia tak dapat tidak mesti bermuamalat dengan muamalat seperti ini. Uruf perlu diketahui, kerana dia juga menjadi salah satu daripada sumber pensyariatan. Kerana dengan sebab uruf, seseorang menolak uruf sebagai satu dalil menyebabkan kesusahan kepada umat. Perkara yang ke-8, hendaklah mujtahid tersebut ada malakah, kemampuan fiqhiyah, iaitu dipanggil sebagai satu kemampuan
untuk dia mengistimbatkan hukum fiqh. Okey, sebab itu mentatbikkan furu', mengadaptasikan masalah-masalah fiqh daripada kaedah-kaedah usul, bukan satu perkara yang mudah. Dia memerlukan malakah, satu kemampuan, satu kita panggil potensi, bagaimana daripada kaedah usul nak diadaptasikan dalam masalah furu', masalah fiqh. Begitu juga dia ada satu kemampuan bila berlaku ta'arud, kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Hadis dua-dua sahih, bagaimana kita nak meleraikan kontradiksi antara dua hadis. Di sana ada disebut sebagai jamak, kumpulkan dua-dua hadis, diguna pakai. Satu lagi disebut sebagai tarjih, ada disebut sebagai nasikh dan juga mansukh. Okey, ada asap dekat belakang, kita tengok. Okey, bagi tu hentikan asap, potong. Kemudian sebahagian di kalangan ulama mereka mensyaratkan apa dia, mujtahid tadi mestilah adil. Apa itu adil? Maknanya jauhi daripada maksiat, jaga maruah diri, tidak melakukan maksiat. Syarat ini sebenarnya pada hakikat adalah syarat untuk mufti, sebab mufti ini adalah memberi fatwa dengan cara yang adil, mana tak berat sebelah, tidak ada diskriminasi dalam memberi fatwa. Kalau seorang mufti yang memberi fatwa tapi tidak secara adil, maka tidak diterima fatwanya sama sekali. Okey. Adapun mujtahid, dia tak seperti mufti. Mujtahid ini dia berusaha untuk diri dia sendiri, untuk faham nas, untuk kaji nas, dan dia mengetahui tentang kebenaran diri dia. Dan juga kita sebutkan semalam, adil ini adalah sifat bagi, syarat bagi seorang mufti untuk diterima fatwanya, tapi bukanlah adil menjadi satu syarat untuk mujtahid diterima pendapatnya. Okey, diterima ijtihad dia. Kemudian ijtihad ini, untuk pengetahuan tuan-tuan juga perempuan, dia berbeza-beza mengikut situasi keadaan zaman. Sebab itu kitab-kitab fiqh zaman dahulu tak sama dengan kitab-kitab fiqh zaman sekarang. Hukumnya berbeza kerana zaman dan juga masa itu berbeza. Okey, sekarang insya-Allah kita berbincang mengenai dengan hukum ijtihad. Ijtihad ini hukumnya adalah fardu kifayah. Okey, pada setiap zaman hukumnya fardu kifayah. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullahu taala, dalam kitab Tafsirul Ijtihad. Di mana yang disebutkan fardu kifayah itu? Di mana sekiranya sebahagian telah mempelajari pelajaran pengajian usulul fiqh, maka yang lain tak perlu belajar. Apa maksud tak perlu belajar? Tak menjadi kewajipan kepada mereka untuk belajar, kerana telah gugurlah kewajipan tadi. Jadi ijtihad ini termasuk dalam bab dalam kaedah fiqhiyah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara tidak sempurnalah perkara yang wajib, melainkan dengan perkara yang wajib, maka perkara itu menjadi wajib. Okey. Jadi bermaksud sesuatu ijtihad la yatimu illa bil ijtihad. Mana sesuatu teks hukum Allah
tidak akan dapat disempurnakan bagaimana cara pelaksanaannya, melainkan dengan cara ijtihad daripada ulama-ulama yang mujtahid. Okey. Kemudian untuk para mujtahid ini, okey, orang yang layak, yang ada malakah, kemampuan untuk berijtihad, dan juga dia mempunyai asbab, wasilah, okey, alat-alat untuk dia berijtihad. Apabila seorang mujtahid berijtihad, betul ijtihad dia, maka dapat 2 pahala. Kalau dia berijtihad salah ijtihadnya, tidak seperti yang Allah Ta'ala nak, maka dapat 1 pahala. Bertepatan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi rahimahumallahu ta'ala, yang mana Yusuf Az-Zaila'i, Abdullah bin Yusuf Az-Zaila'i telah letak dalam kitabnya Nasbur Rayah fi Ahadithil Hidayah. Dia menyebut dalam hadis, dalam kitab tersebut ada disebutkan hadis ini, idza hakamal hakim, apabila seorang hakim telah menjatuhkan hukuman, fajtahada, dia berijtihad, fa asaba, maka tepatlah ijtihadnya, falahu ajran, bagi dia 2 pahala. Wa idza hakama, seorang hakim berijtihad, fajtahada, dia berijtihad, fa aqta'a, tersalah ijtihad dia, falahu ajrun wahidun, maka dia dapat 1 pahala. Dari para mujtahid, mereka bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum, masalah sesuatu hukum, sama ada pada usulnya ataupun pada furu'nya. Kemudian tersalah pula pada ijtihad, maka dia tak dianggap sebagai berdosa, tak dianggap sebagai berdosa, tetap dia dipanggil ma'jur, diberi pahala. Cuma dia dapat 1 pahala sebab salah. Bila tepat, maka dia dapat 2 pahala. Pahala apa tu? Pahala ijtihadnya dan juga pahala betulnya. 2. Okey. Mungkin sebahagian di kalangan ulama-ulama yang mutaqaddimin ada menyatakan inna kulla mujtahidin musibun, setiap mujtahid itu betul. Dikatakan, ada qila dikatakan perkataan ini datang daripada Imam Abu Hanifah. Seperti mana tuan-tuan boleh lihat perbahasan dalam kitab Al-Jawahir Al-Mudiyah fi Tabaqatil Hanafiyah. Okey. Sesungguhnya ulama-ulama mereka menyangkal dan mereka menjelaskan kesalahan ayat tadi yang menyatakan setiap mujtahid itu betul. Telah datanglah ikhtilaf di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, orang-orang ulama-ulama selepas daripada tabi'in. Okey, pada zaman ulama-ulama mujtahidin, begitulah madar pusingan dalam sejarah. Sahabat berijtihad, tabi'in, lepas tu zaman tabi'in, zaman ulama mujtahid, kemudian zaman selepas itu. Okey, seperti mana yang kita tahu, sebahagian di kalangan mereka telah mengingkari, tak setuju dengan pendapat sebahagian yang lain. Okey. Dan ada juga sebahagian mereka rujuk kepada sebahagian yang lain. Ada A tak sekata dengan B, tapi ada yang A refer kepada B dalam sesuatu masalah. Okey. Terutama di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, inilah dalil yang jelas menunjukkan ikhtilaf, perbezaan pendapat di kalangan mereka, sama ada zaman sahabat, zaman tabi'in, perbedaan pendapat yang ada di kalangan mereka. Kemungkinan ada yang betul, ada yang tidak betul. Okey. Betul macam mana kita nak mengukur itu adalah betul ataupun tidak, itu semua adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul hanya satu. Macam mana nak tahu betul? Allah Taala sahaja yang tahu. Okey. Sebab betul tak akan berlaku 2, tak akan berlaku 3. Betul. 2 tambah 2 4. Satu je jawapan, betul. Tak ada 2 tambah 2 5, 3 tak ada. Okey, satu saja jawapan yang betul.
Sebab itu datang daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia telah berkata, mal haqqu illa wahidun, perkara yang hak tu satu aja. Qaulani mukhtalifani, la yakunani sawaban jami'an. Perkataan yang masyhur daripada Imam Malik. Okey, dua benda, dua pendapat, pendapat A dan juga pendapat B yang berbeza, tidak jadi dua-dua tu betul. Pasti salah satu betul, salah satu salah. Mal haqqu was sawabu illa wahidun, perkara yang benar hanya satu. Tuan-tuan lihat dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadluhu. Okey, menerangkan tentang penerangan ilmu dan juga kelebihan ilmu. Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Akan disebut perkataan Imam Malik ini bersandarkan kepada nuqtah, tips yang kita berikan tadi, yang kita huraikan tadi. Para mujtahid apabila tersalah dan juga dia bertentangan pendapatnya, ijtihadnya daripada hukum yang dinaskan, yang telah ditekskan oleh Allah ataupun oleh Rasul, maka perkataan jelas, wadih, mardud, ditolak sama sekali. Bila mana dia mujtahid tetapi mujtahid bertentangan dengan nas, maka ditolak pendapat mujtahid ini. Tapi tak semudah itu. Imam Syafi'i tidak beramal dengan hadis yang sahih. Contoh, kita kena tahu dulu sebab apa dia tak beramal. Adakah hadis ini sampai kepada dia? Adakah kerana hadis ini sekian? Adakah kerana ada hadis yang sahih lebih daripada, yang lebih kuat daripada ini? Itu semua perlu amati dan cermati dalam pengajian usulul fiqh ataupun pengajian fiqh, kerana bukan mudah untuk kita menyatakan para mujtahid ini pendapat dia bertentangan dengan nas Al-Quran dan juga hadis. Apabila seorang lelaki mendakwa dia mujtahid sedangkan dia tak mujtahid, dia bukan orang yang layak untuk digelar sebagai mujtahid, dan dia berijtihad apa yang dia nak, maka perkataan dia adalah ditolak. Sebab dia tidak layak digelar sebagai mujtahid. Mana mungkin dia boleh berijtihad, maka ditolak ijtihadnya. Okey. Kerana kita dapat lihat depan mata kita sendiri berapa ramai ulama yang mengaku dirinya mujtahid, taraf mujtahid, sebenarnya pendapat dia bertentangan dengan nas daripada Al-Quranul Karim ataupun hadis An-Nabawi. Okey. Dan sebahagian di kalangan mereka ada yang mendakwa telah ditutup pintu ijtihad. Ijtihad ni sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu tak ada lagi pintu ijtihad. Itu tak betul. Sebab apa? Ijtihad ni buka pintu untuk berijtihad, dibuka sampai hari kiamat untuk kita jadi mujtahid. Cuma adakah kita mampu sampai ke tahap itu ataupun tidak? Itu persoalannya. Kerana ijtihad satu perintah yang Allah Ta'ala, perkara yang Allah Ta'ala syariatkan, Allah Ta'ala tunjukkan cara ijtihad, dan bahkan lebih daripada itu, ijtihad Allah Ta'ala menjadikan ijtihad, ulama menjadikan ijtihad ini sebenarnya apa dia? Adalah masdar, sumber pensyariatan yang keempat selepas Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', kemudian qiyas. Qiyas termasuk daripada ijtihad. Qiyas termasuk daripada ijtihad. Dia adalah ar-ra'i, pemikiran, bukan nas. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam surah An-Nahl juzuk yang ke-43, tanyalah kepada ahli zikir, orang yang ada knowledge, sekiranya kamu tidak mempunyai knowledge. Okey. Soalan ini mengenai dengan urusan-urusan agama. Nampak tak? Fas'alu, tanyalah urusan agama. Okey. Termasuklah urusan dunia pun termasuk. Kamu tak tahu, tanya orang yang pakar dalam bidang dia. Kamu tak tahu bidang perubatan, tanya orang dalam bidang medik. Kamu tak tahu bahagian dunia, alam,
kamu tanya kepada orang geografi. Okey. Dalam bab agama, kamu tanya kepada orang yang ahli, fasalu ahla zikri, sekiranya tak ada nas yang menyatakan sesuatu hukum itu. Okey. Dan ini perlu kepada mujtahid. Wajib di sisi orang-orang Islam, orang yang baginya ada ahliyah, ada possibility, ada kemampuan, ada kemampuan, ada kita panggil malakah, kekuatan untuk berijtihad, kelayakan untuk berijtihad. Okey, wajib di sisi orang Islam yang mana baginya ada kelayakan untuk berijtihad, maka hendaklah dia berijtihad. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara tak akan sempurna perkara yang wajib melainkan dengan perkara yang wajib, maka dia adalah hukumnya wajib. Ijtihad ni tak dapat tidak adalah untuk perkara yang baru. Okey, dia tak boleh kita kata ijtihad untuk perkara agama je, ijtihad untuk perkara semayang je, ijtihad untuk perkara puasa je, tak boleh. Ijtihad ini adalah umum. Okey. Cuma cara nak berijtihad, dia kena melalui perantaraan kaidah usul. Okey, sumber pensyariatan itu mesti kita kena tahu ada ke tak ada, ikut peringkat-peringkat Al-Quran, hadis dan sebagainya. Okey, Nabi SAW juga berijtihad, sahabat-sahabat juga berijtihad, tabi'in juga berijtihad, tabi'at tabi'in juga berijtihad. Jadi maknanya ulama-ulama salaf kita, mereka telah berijtihad. Jadi apa salahnya kita berijtihad dengan syarat kita ada kelayakan untuk berijtihad. Okey. Sekarang kita lihat mengenai perkara majal ijtihad. Di manakah tempat, ruang lingkup, skop yang boleh berijtihad dan tak boleh berijtihad. Okey ya. Di sana ada kita panggil sebagai satu bulatan yang dalam bulatan ni je boleh ijtihad. Luar daripada tak boleh berijtihad. Okey. Kita lihat. Yang boleh berijtihad ada beberapa situasi yang boleh ijtihad. Antaranya perkara yang tidak ada nas dan tidak diijma'kan perkara tadi, maka boleh untuk berijtihad. Untuk tahu hukum dia macam mana, dengan cara qiyas, dengan cara masalih mursalah, dengan cara uruf, istihsan, istishab dan sebagainya. Gunalah masadir asy-syariah yang kita bincangkan sebelum ini untuk berijtihad padanya. Perkara yang kedua, peristiwa yang mana datanglah hukum dalam peristiwa tadi, hukum nasnya qat'iyyus thubut daripada kitab, daripada Quran dan juga hadis, tetapi dari sudut dalalah, petunjuk riwayat itu adalah dhanni, maka majal ruang untuk ijtihad itu para mujtahid hendaklah memerah keringatnya untuk sampai kepada murad, maksud yang dikehendaki daripada teks nas ayat Quran dan juga hadis tersebut. Okey, kita tengok di papan putih contoh bagaimana yang ruang lingkup yang boleh untuk kita berijtihad. Perkara yang pertama adalah malah suatu perkara yang la nassa fihi, yang tidak ada nas padanya. Nas tak ada, ijma' juga tak ada. Nampak? Bila ijma' semua tak ada, maka bolehlah seseorang itu untuk berijtihad. Sebab apa? Tak ada hukum daripada Quran dan juga hadis, maka boleh berijtihad. Bagaimana nak berijtihad? Gunalah kaedah yang kita gunakan sebelum ini, sama ada menggunakan uruf, qiyas, apa lagi, masalih mursalah, okey, lagi istihsan. Okey, semua itu boleh digunakan. Perkara yang kedua adalah satu perkara
dari segi hukum as-subut, qat'iyyus subut. Okey, qat'iyyus subut. Cuma dari segi dilalah adalah zanni. Zanniyah, ataupun dipanggil zanniyud dilalah. Nampak tak? Apa beza kita dah bincang sebelum ni? Sini qat'i, sini zanni. Dari segi subut ni adalah pengsabitan dari segi riwayat. Kita dah bincang panjang sebelum ni riwayat. Makna mutawatir ke dia, ahad ke dia, itu kita panggil qat'i. Jelas. Memang tak ada sanggahan daripada ulama. Contohnya mutawatir. Dari segi dalalah, petunjuk hadis, petunjuk, dia adalah zanniyah. Ini yang kita bincangkan sebelum ni. Contohnya adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nampak tak? Ayat itu adalah qat'i subut kerana dia ayat Quran. Tak ada sangkalan di kalangan ulama. Yang menjadi buah mulut di kalangan ulama adalah dalalah. Dalalah apa? Iaitu al-quru. Quru makna hid ataupun suci. Itu dipanggil zanni. Ulama ijtihad. Perkara yang ketiga, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nas yang mana hukumnya zanniyus subut. Zanniyus subut. Tetapi dari sudut dalalah adalah qat'i. Okey. Qat'i dilalah. Nampak tak? Dari segi subut riwayatnya tak kuat sangat zanni. Contohnya hadis tu hadis ahad. Hadis tu sahih tetapi tak sampai mutawatir, hadis ahad. Tetapi dari sudut dilalahnya, petunjuk daripada ayat, daripada hadis tersebut, hadis yang sahih tetapi dia adalah khabar ahad, dia adalah qat'i. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Adakah di sini juga boleh untuk berijtihad? Ya, boleh untuk berijtihad. Tiga-tiga ni boleh untuk berijtihad. Dan kita boleh lihat dari segi as-subut, riwayatnya kita tengok segi perawi hadis, dari sanad, adalah, dhabit, thiqah, semua kita lihat. Jadi di sini subut dengan makna ar-riwayah kita dah bincang panjang sebelum ni, refer balik pengajian kita sebelum ni. Satu lagi dipanggil dalalah. Dalalah bermaksud adalah dirayah. Okey. Perkara yang keempat, iaitu peristiwa yang datang hukumnya dalilu dhanni thubut wa dalalah. Okey, ini lebih-lebih lagi boleh untuk berijtihad. Okey. Apa yang keempat? Yang keempat, dua-dua dhanni sama. Dhanni apa? As-subut dhanni. Kemudian dari sudut apa? Ad-dilalah juga dhanni. Apa tu? Mana dari sudut perkara pertama subut, dia ni hadis ahad ke mutawatir ke, kaji ni dulu dari sudut ruwat, periwayatan hadis, dari sudut sanad dan sebagainya. Kaji yang ni dulu, kemudian tengok pula dari sudut yang kedua ma'ani, dari sudut makna-makna yang boleh diihtimalkan, dikebarangkaliankan makna tadi. Nampak? Dua-dua ni boleh ijtihad. Jadi inilah ruang lingkup pertama, kedua, ketiga dan juga keempat yang boleh ulama berijtihad. Tak semua yang boleh untuk berijtihad, hanya dalam skop, dalam radar empat ini sahaja yang ulama boleh berijtihad. Okey. Cuma kita nak berijtihad, kita tak perlulah berijtihad. Ulama-ulama dah berijtihad.
kita hanya bertaklidkan saja kepada mereka, itu dah cukup. Kita tak sampai ilmu ke tahap mereka ni. Okey Perkara yang berikutnya iaitu radar yang tidak boleh untuk berijtihad. Ni boleh berijtihad 4 ni. Ada yang tak boleh berijtihad. Tidak dibenarkan untuk berijtihad. Macam mana tu? Perkara yang pertama, nas qat'iyyu thubut wa qat'iyyu dilalah. Huwa al-wajib huwa tanfiz ma dalla alaihi an-nas, fala yajuzu an yajtahid al-mujtahid dakhil hadhihi al-hudud. Okey, perkara yang pertama dari segi as-thubut. Thubut ni kita bagi tahu dari segi apa? Pengriwayatan. Riwayat. Sama ada mutawatir dia. Contoh. Kemudian dari segi dilalah juga qat'i. Dua-dua ni qat'i. Tuan-tuan bila sebut dalam ilmu usul fiqh qat'i, makna dia akan bawa kepada ilmu. Ilmu ni makna apa? Yakin. Bila sebut ke tahap qat'i, ilmu ataupun yakin, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, tidak ada ruang untuk ulama berijtihad. Maka apa yang perlu ulama buat? Kalau dah qat'iyyu thubut, qat'iyyu dalalah, apa ulama buat? Tanfiz. Apa tanfiz? Perlu diendoskan sahaja. Laksanakan je lah. Tak perlu nak ijtihad. Dah jelas. Okey. Seterusnya, perkara yang kedua, ahkam mufassirah alladhi yadullu al-murad minha dalalah wadihah wa la yahtamilu ta'wil kama fi shalah wa zakah wal hajj laysa majal ijtihad fil ijmal fiha qabla tafsir. Hukum hakam yang mufassarah, yang ditafsirkan. Apa yang kedua? Al-ahkam al-mufassarah, yang ditafsirkan. Contoh dalam Quran menyebutkan wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah solat, tunaikanlah zakat. Rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Jadi sembahyang, zakat, macam mana kita nak ijtihad? Tak perlu ijtihad. Kerana ini hukum hakam, sembahyang, puasa, haji, semua tu telah mufassarah, ditafsirkan dengan hadis. Hadis bagi tahu cara nak buat solat, cara nak menunaikan haji, macam mana sa'i, tawaf dan sebagainya. Maka tidak perlu ijtihad di kalangan ulama. Rujuk kepada tafsir hadis. Rujuk kepada hadis kerana dia menafsirkan Quran. Perkara yang ketiga yang tak boleh, ini semua tak boleh ijtihad, tidak dibenarkan ijtihad. Tak boleh kita kata solat yang dimaksudkan dalam Allah, dalam Quran wa aqimus solah adalah solat yang tak ada rukuk, tak ada sujud. Tak boleh. Itu tafsir sendiri. Ini adalah tak boleh kita ijtihad. Perlu melihat kepada tafsir iaitu hadis. Tafsir kepada Quran iaitu hadis. Perkara yang ketiga al-uqubat wal kafarah al-muqaddarah. Al-uqubat, hukuman-hukuman, wal kafarah sama maknanya, compound. Okey. Al-muqaddarah yang telah dikadarkan, telah ditetapkan oleh syarak. Tak boleh nak berijtihad ni, seorang muslim tak boleh berijtihad. Contohnya masalah hudud. Siapa yang dah berkahwin, berzina, rejam sampai mati. Siapa berzina tak kahwin, sebab 100 kali. Had qazaf 80 kali. Tak boleh had qazaf ni sebab dia anak menteri, anak sultan, kita kurangkan separuh 40. Tak boleh. Sebab dia ni orang miskin, berzina, maka kita bagi dia separuh sebatan, 50 kali sebatan. Tak boleh. Itu semua dalam bab uqubat dan juga kafarah, hukuman. Hukuman tak kira sebatan ke apa benda ke, semua itu hukuman hudud yang telah dikadarkan, ditetapkan dalam Quran, ikut saja. Tak boleh ijtihad. Okey. Perkara yang terakhir, yang keempat, yang tak boleh ijtihad, apa dia? Ma huwa ma'lum min ad-din bid-darurah. Ma
huwa ma'lum. Ma huwa ma'lum minad din, apa yang diketahui daripada agama, bidarurah, dengan secara daruri, semua tahu. Ma huwa ma'lum minad din bidarurah, semua tahu. Orang yang tak belajar sampai sekolah darjah 1 pun tahu. Apa dia? Contohnya beriman kepada Allah. Di sekolah sampai darjah 1 dia tahu beriman kepada Allah. Berzina tu haram, tak boleh, agama tak kasih. Saya belajar sampai sekolah tadika, tak sekolah tadika pun tahu zina tu haram. Puasa bulan Ramadan wajib. Saya tak tahu puasa bulan Ramadan wajib sebab saya sekolah sampai darjah 2 je. Tak kira sekolah ke tak sekolah langsung, ini nama dia ma huwa ma'lum minad din bidarurah. Semua tahu. Tak ada pun manusia kata, "Ush, aku tak tahu benda ni. Aku tak pernah jumpa benda ni. Aku tak pernah belajar pun benda ni." Tak ada. Walaupun dia tak pernah belajar bab puasa, tetapi bila sebut puasa bulan Ramadan pasti dia tahu. Tak mustahil dia kata dia tak tahu, melainkan dia duduk dekat mana? Puncak bukit. Duduk bersama dengan harimau dan juga singa. Baru mungkin dia tak tahu. Kerana dia berkawan dengan pokok-pokok dan juga berkawan dengan orang-orang yang makhluk yang berada dalam tu. Okey. Ini semua adalah tidak ada ruang untuk ijtihad. Okey. Dan ma huwa ma'lum minad din bidarurah, siapa yang kufur maka kafir. Siapa tak percaya kafir. Kerana dia sabit dengan qat'i. Contoh semayang. Sebab apa tak semayang asar? Dah masuk asar, saya tak tahu semayang asar tu wajib, maka tak boleh diterima. Perkataan tersebut tak boleh diterima. Okey. Sekarang kita Sekarang kita lihat dalam bab yang baru, iaitu dipanggil bab at-taqlid. Okey, tadi ijtihad. Ijtihad dah selesai. Ijtihad ni kesimpulan daripada bab ijtihad yang kita bincangkan apa dia ya? Ijtihad ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Ijtihad ni ada untuk kelayakan dia untuk berijtihad. Bukan mudah, bukan semua ulama-ulama yang hebat. Terutama ulama selebriti contohnya. Tak mungkin sampai ke tahap mujtahid. Sebab apa? Nak sampai ke tahap mujtahid ini seperti Imam Syafi'i, seperti mana Imam, ada mujtahid ni ada dua, satu mutlak dan juga ada satu lagi muqayyad. Jadi semua ini nak sampai ke tahap mujtahid bukan satu perkara yang mudah. Adakah pintu mujtahid telah tertutup? Tak, terbuka, tapi kita tak mampu sampai ke situ. Kalau kita mampu, alhamdulillah, Allah Ta'ala buka futuh kefahaman, kita boleh sampai, alhamdulillah. Bagaimana cara-cara kita nak berijtihad? Ikutlah apa ijtihad ulama dahulu. Apanya Imam Nawawi kata, apanya Imam Syafi'i kata, apanya Imam Abu Hanifah kata, maka kita guna pakai pendapat mereka. Sekarang ini kita lihat kepada at-taqlid. Taqlid lawan kepada ijtihad. Okey. Taqlid ini daripada qallada. Apa tu? Menjadikan sesuatu bertengkuk orang lain. Pakaikan dia kalung. Macam orang India buat pakaikan dia bunga-bunga kalung. Itu dipanggil sebagai qallada yuqallidu taqlidan. Qallada yuqallidu taqlidan. Okey. Datanglah mustalah, istilah qallada yuqallidu taqlidan, maka ismul fa'il adalah muqallid. Bila sebut tentang muqallid, adalah orang yang bertaklidkan orang lain, ikut pendapat orang lain, ikut cara orang lain. Itu dipanggil sebagai qallada yuqallidu taqlid, muqallid. Kita boleh lihat dalam kitab Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. At-taqlid dari sudut istilah adalah yang kita guna pakai dalam usul fiqh atau pengajian fiqh, iaitu akhdhu ra'yil ghair min ghairi ma'rifati dalilih, iaitu kita berpegang pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil. Ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat ulama Syafi'i. Apa dalilnya tak tahu, saya ikut je. Ustaz kata Imam Syafi'i kata, apa dalilnya? Saya tak tahu. Itu dipanggil taqlid. Dalam ibarat yang lebih mudah, kita katakan taqlid adalah qabul qaulil ghair. Terima pendapat orang lain, beramal dengan pendapat orang lain tanpa melihat, tanpa merenung,
tanpa mengkaji hujah dan juga dalil yang orang lain berpegang di atas pendapat dia tadi. Kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut ulama Syafi'i, itulah pendapat mereka. Apa dalil hujah mereka yang mereka beramal dengan perkara tadi? Tak tahu. Itu dinamakan taklid. Okey, ikut saja. Selagi mana taklid ini berpegang dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil, maka sesungguhnya amalan manusia dibina di atas kefahamannya daripada ayat, satu ayat daripada ayat Quran ataupun hadis daripada hadis Nabi SAW, ataupun daripada ijma', fala yusamma bitaqlid, maka tidak dinamakan sebagai taklid, bahkan amalan itu bina di atas ilmu. Maka dia telah refer kepada hadis dan juga Quran. Jadi bila mana dia kata sebab apa kamu buat seperti ni, sebab hadis kata begini, dalil Qurannya begini, maka dia telah berdalilkan dengan hujah. Dia telah memberi sesuatu perkara amalan dia dengan dalil, dengan hujah. Ini menunjukkan dia tidak bertaklid. Bertaklid maksud tidaklah mengikut sesuatu ulama yang tidak mengetahui hujah. Dia ikut apa yang dikatakan, apa yang ada hujah dan juga dalil. Dia sebenarnya maknanya amat halus. Tak boleh kita kata oh ini adalah hadis dan aku ikut hadis ni, aku tak ikut pendapat Imam Syafi'i, aku tak ikut pendapat Imam Abu Hanifah, aku tak ikut ulama Hanafi, tak ikut ulama Syafi'i, aku ikut hadis ni. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Seperti mana kita bincangkan sebelum ini, dalam mengadaptasikan hukum-hukum, bukan literal, untuk hafal Quran, hafal hadis, itu satu perkara yang lain. Untuk mencermati, mengamati isi kandungan Quran dan juga hadis, diadaptasikan dalam sesuatu peristiwa dan juga isu, itu satu knowledge yang lain. Nampak tak? Jadi di sini kita bolehlah kita katakan aku ikut hadis. Ikut hadis ni kata macam ni, ini dalil dia. Tapi kena rujuk juga pendapat ulama-ulama Syafi'i, Hanafi dan sebagainya, kerana mereka lah yang akan mencanangkan dalil tadi menjadi mengeluarkan sesuatu hukum. Okey. Oleh kerana demikian, taklid ini sebenarnya untuk orang awam. Okey? Wa man fi hukmihi biqaulil mujtahid. Orang awam yang berpegang dengan perkataan mujtahid. Sebab itu penerimaan perkataan orang lain, beramal dengan pendapat orang lain tanpa melihat kepada hujah. Okey? Seperti mana kita katakan beginilah, orang yang berdoa, baca doa kunut dalam solat witir, dalam solat witir dia baca doa kunut. Sebab apa ya? Kerana bertaklidkan kepada mazhab Abu Hanifah. Apa dalil dia mazhab Abu Hanifah? Kena baca doa kunut dalam witir. Solat witir baca doa kunut. Solat subuh tak nak baca. Solat witir je baca. Apakah dalil dia? Kita tak tahu dalil yang Imam Abu Hanifah berpegang dengan dalil tersebut. Yang kita tahu dalam mazhab Hanafi membaca doa kunut ketika solat witir. Maka kita baca sebab kita mazhab Hanafi. Itulah dipanggilkan sebagai taklid. Tak tahu apa dalil dia. Tahu inilah pendapat di dalam kitab, ustaz cerita di masjid di surau, pendapat Imam Abu Hanifah, ikut. Itu dinamakan taklid. Kemudian hukum taklid. Nampak hukum apa? Hukum bertaklid. Adakah wajib kepada semua manusia untuk berijtihad? Wajib ke bertaklid? Wajib ke berijtihad? Ataupun harus bagi manusia tu untuk taklid kepada seseorang? Persoalannya di sini, adakah wajib ke tidak untuk berijtihad? Okey, itu soalan pertama. Yang kedua, harus tak kalau kita taklid, tak perlulah belajar mengenai dengan dalil, hujah, sumber-sumber pensyariatan ni. Jadi di sini ulama
mengenai hukum dalam masalah persoalan yang kita sebutkan tadi, ada tiga ittijahat, tiga jalan keluar yang ulama berikan. Okey, iaitu di antara ifrat dan tafriq. Tidaklah terlampau keras, tak terlampau longgar. Di antara keduanya ada ra'yun mu'tadil, ada pendapat yang sedang-sedang, yang sederhana. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Jadul Haq, Ali Jadul Haq. Okey, dalam kitab Al-Fiqhul Islami, murunatuhu wa tatawwaruhu. Murunatuhu wa tatawwaruhu, iaitu dari segi kemajuan fiqh Islam dan juga dari segi fleksibelnya. Fiqhul Islami. Pendapat yang pertama, ulama yang berpendapat dengan haram bertaklid secara mutlak. Tak boleh bertaklid, semua kena belajar hadis, dalil, hujah, apa yang kamu buat. Kerana asal ala kulli muslim al-akhdhu min al-kitab was sunnah mubasharatan. Kerana asalnya kepada orang Islam ni berpegang yang isi Quran dan juga hadis. Sebab tu mereka kena belajar Quran hadis. Tak boleh nak ikut-ikut je, tak boleh. Ini pendapat yang keras ni, dan tak dibenarkan untuk taklid, ikut ulama-ulama, tak boleh. Wajib kepada setiap orang Islam untuk berijtihad fima ya'ridu lahu min hawadis. Setiap isu perkara yang berbangkit, maka diperlu ijtihad. Ini pendapat yang keras, sebab mereka ada hujahnya lah. Yang berpegang dengan pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abdul Bar, dalam mazhab Maliki, ulama dalam mazhab Maliki, Ibnu Abdul Bar, dan juga Ibnul Qayyim dalam mazhab Hanbali, dan juga Imam Asy-Syaukani. Mereka agak keras. Mereka kata taklid itu haram, muharram, tak boleh, kena berijtihad. Apa hujah mereka? Mereka kata dalam Quran Allah Ta'ala mencela orang yang bertaklid. Apa ayatnya? Dalam surah At-Taubah ayat 31. ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. 5 line juzuk 10 bawah sekali. Apa dia? Ittakhadhu, mereka menjadikan apa? Ahbarahum, ruhban, pendeta-pendeta mereka. Ahbarahum wa ruhbanahum. Hibir dan juga ruhban, rohib, samalah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai arbab, sebagai Tuhan, sebagai Rabb selain daripada Allah. Apa pendeta mereka suruh, mereka buat. Mana bertaklid lah, macam jadikan pendeta mereka ni, ulama mereka sebagai Tuhan. Dalil yang kedua dalam suratul Ahzab. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. Apa dia ya? Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami taat kepada sadah, kepada ketua kami, kepada pembesar kami, maka mereka telah sesatkan kami. Kami ikut. Maka rupanya mereka telah sesatkan kami. Nampak? Ini memang taklid, ikut je. Jadi mereka berdalilkan juga dengan imam-imam yang melarang mereka daripada taklid kepada mereka ini. Mereka berdalilkan apa? Imam-imam sesungguhnya dilarang daripada bertaklid seperti mereka. Tak boleh taklid. Di antaranya perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, la tuqallidni la tuqallid Malikan wala Thawri wala Al-Auza'i wa khudh min haitsu akhadhu. Perkataan yang masyhur daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dia tu? Jangan taklid aku.
Imam Ahmad bin Hanbal kata, jangan ikut aku. Ikut tu apa? Jangan ikut apa yang aku cakap. Jangan ikut apa yang Malik cakap, Imam Malik. Jangan ikut apa yang Imam Sauri cakap. Jangan ikut apa yang Imam Al-Auza'i cakap. Kemudian nak ikut apa? Khudh min haitsu akhadhu. Ambil daripada mana mereka ambil. Kalau mereka ambil daripada Quran, kamu ambil daripada Quran. Mereka ambil daripada hadis, kamu ambil daripada hadis. Sampai perkataan imam-imam yang 4, mereka juga melarang daripada taklid kepada mereka, ikut mereka. Nampak tak? Jadi apa jawapan kita terhadap pendapat pertama ni? Agak keras ni, tak boleh nak taklid. Terus ijtihad, keras pendapat ni. Kita kata taklid yang al-manhi anhu, taklid yang dilarang adalah menjadikan perkataan lelaki tertentu seperti rahib, pendeta mereka jadikan setaraf dengan nusus syari', nas daripada Allah. Itu yang dilarang. Apa yang rahib mereka kata, mereka letakkan setaraf dengan wahyu Quran, setaraf dengan wahyu kitab mereka. Makna tak boleh tengok dah pendapat lain, ikut pendapat pendeta, tak ada ruang lagi untuk berfikir. Itu yang dilarang. Nampak tak? Makna jenis taklid yang macam ini yang dilarang. Ijma' al-ummah, ijma' ulama' bahawasanya taklid itu diharamkan fi dinillah, dalam agama Allah. Dalam agama Allah, iaitu taklid tak boleh. Sebab apa ni? Oh, ni sebab nenek moyang kami buat, tak boleh. Itu kena ada sumber. Nampak? Ini semua tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, okey, dalam membicarakan subjek taklid. Okey, itu pendapat pertama yang keras, iaitu kata tak boleh langsung untuk bertaklid, ijtihad saja. Pendapat yang kedua pula, sebahagian di kalangan ulama menyatakan taklid ini hukumnya wajib. Tak ada ruang untuk ijtihad melainkan zaman Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, zaman mereka je untuk berijtihad. Zaman sekarang tidak ada lagi untuk berijtihad, untuk jadi mujtahid, wajib bertaklid. Ini pendapat yang ketat juga, kerana zaman ijtihad telah pun berlalu, seperti zaman imam-imam yang mujtahidin pada zaman yang ke-200. Bahkan wajib kepada semua manusia bertaklid kepada mereka, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Nampak tak? Di sini kita lihat ada pendapat pertama yang menyatakan wajib, haram untuk taklid. Haram, taklid tak boleh. Pendapat yang kedua pula kata wajib bertaklid. Nampak tak? Terlampau keras, terlampau longgar. Yang mana satu yang betul ni? Kita lihat pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mutawassit, yang tengah-tengah. Pendapat yang tengah-tengah ni kita tak boleh bincang pada hari ni. InsyaAllah kita akan masuk pada minggu yang akan datang, untuk hari Isnin, untuk menutup tirai terus pengajian asas usulul fiqh kita di bawah tajuk al-ijtihad wa taqlid, yang kita bincangkan hampir 50 siri. Hari ini siri yang ke-51, insya-Allah 52 pada hari Isnin nanti kita akan menutup tirai majlis pengajian usulul fiqh kita, yang kita bincangkan daripada awal mengenai dengan pengajian usulul fiqh dari segi apakah ta'rif, definisi usul al-fiqh, kemudian hakim, mahkum alaih, mahkum fi, semua kita bincangkan. Alhamdulillah, refer balik kepada pengajian-pengajian kita yang telah lalu. InsyaAllah hari Isnin kita akan menutup tirai pengajian kita dengan bab taklid, pendapat yang ketiga, pendapat yang sederhana, meraihkan dua pendapat yang agak keras dan longgar. InsyaAllah kita akan bertemu pada hari Isnin. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, dan sama-sama kita berselawat kepada Nabi pada hari Jumaat ini untuk mendapat keberkatan
selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang terlepas mengikuti siaran langsung kita pada pagi ini dan juga pada pagi-pagi yang lalu, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh juga layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana insya-Allah tuan-tuan akan dapati admin telah letakkan playlist, tuan-tuan boleh pilih tajuk apa yang tuan-tuan puan-puan nak. Bertemu lagi kita insya-Allah pada hari Isnin untuk hari yang terakhir pengajian asas usulul fiqh. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.